dengan keterusan dengan hala tuju yang dibawa oleh Perdana Menteri. Sebab itu mereka datang walaupun kita tidak mengurangkan cukai korporat contohnya. Ini jauh beza daripada pembangkang. Saya bagi contoh yang lagi satu ya. Kalau kita buat promosi untuk pelaburan ya, kalau Yang Berhormat daripada Jeli sebagai menteri ataupun sahabat saya Yang Berhormat daripada Jelun timbalan menteri antarabangsa ni, perdagangan antarabangsa dan industri, kalau mereka buat roadshow pergi ke seluruh seantero dunia cari FDI, mereka minta supaya mereka pelabur-pelabur ni datang ke Malaysia. Mereka tak pernah bagi distinction, kata please come to Johor, please come to Negeri Sembilan, please come to Melaka. Dia tak pernah kata don't come to Pulau Pinang, please don't go to Kelantan because they have hudud. Kita tak pernah cakap ya. Tapi kita ada sifat dan sikap kenegaraan. Kita promote Malaysia menjadi destinasi, tak kira lah yang dapat itu Selangor ataupun Pulau Pinang. Hari ini Pakatan Rakyat mendabik dada kata Selangor, Pulau Pinang yang paling banyak dapat FDI. Zaman Barisan Nasional pun sama juga, sebab negeri yang paling kaya, negeri yang paling maju. Tapi hari ini kita ambil perbandingan ya, kita buat untuk semua. Tak kisah siapa yang dapat faedah, kerana yang dapat faedah adalah rakyat Malaysia. Tapi kita tengok contoh, kalau Jeli dia pergi sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, mewakili semua negeri. Ini ahli parlimen daripada Bagan, dia pergi cari pelaburan macam Presiden Republik Pulau Pinang yang tidak menghiraukan negeri-negeri lain yang ada di Malaysia. Cara dia nak tarik FDI macam mana? Cara dia nak tarik FDI bukan nak kata Malaysia is a good destination, ini kelebihan Pulau Pinang. Tetapi dia kata no, you invest in Penang sebab apa? Sebab kalau you pergi Johor, is likely that you get kidnapped. Ini adalah satu sikap derhaka. Kalau nak dapat FDI pun, kenapa nak memperkecilkan negeri yang lain? Kenapa perlu memperkecilkan negeri Johor? Ini disebut di Singapura kepada wartawan asing di Singapura, bersaing kepada kita dalam wilayah Iskandar, tetapi disebut bahawa hey, don't go there, you're likely to be kidnapped. Ini bukan soal sekejap ni ayahanda, sekejap. Ini bukan soal crime di Johor Bahru. Kita dah ada NKRA untuk crime. Ini soal precision. Dia sebut you are likely to be kidnapped in Johor. You are likely to be kidnapped in Johor. Maksudnya apa? Kemungkinan anda akan diculik, di-kidnap di Johor. Ini cara nak dapat FDI. Republic of Pulau Pinang versus the rest of us. Kita bawa untuk semua. Tetapi perasaan dengki, busuk hati yang hanya ingin melihat negeri dia saja yang maju, inilah yang memudaratkan ekonomi kita. Sri Gading. Terima kasih Datuk Betul. Terima kasih Yang Berhormat Tembau. Bagi setengah orang Johor yang faham, dia kata Ketua Menteri Pulau Pinang ni kurang ajar. Ni bagi setengah, bukan saya kata, setengah orang Johor. Pak Tembau, saya duduk Johor Bahru. Ribuan rakyat Singapura beli rumah di Johor Bahru. Apakah Johor Bahru tidak selamat? Ribuan rakyat Singapura berduyun-duyun pergi ke supermarket dan badan-badan dan pergi ke pusat-pusat pembeli belah di Johor Bahru hari-hari sampai jam. Apakah Johor Bahru tak selamat? Itu sebab sekarang orang Johor Bahru tak boleh terima kenyataan biadab kurang ajar ni. Sama macam Yang Berhormat Tembau kata tadi, engkau nak jual Pulau Pinang, jual lah, tapi jangan burukkan negeri-negeri yang lain. Macam kita punya Menteri Perdagangan kita jual Malaysia, kita tak jual. Kalau nak pergi Datuk Mustafa, tak jual Kelantan aja, dia panggil ke Malaysia dan terpulanglah pelabur itu mana negeri yang sesuai. Silalah, tak ada halangan, tak ada sekatan. Tapi itulah sikap kita, sikap kita sebagai rakyat Malaysia yang taat setia kepada negara. Bukan melulu lah baru dapat kuasa Pulau Pinang, kepala dah besar macam tempayan dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat Tembau, dalam isu ni sebenarnya Yang Berhormat Bagan tu menafikan. Dia kata dia sebenarnya cakap tak macam tu. Tapi bagi saya sebagai orang Johor, takkanlah
sampai akhbar negara dan juga televisyen siaran tu boleh mewujudkan seolah-olah penipuan besar kepada ucapan Yang Berhormat tu. Jadi bagi saya dalam perkara ni, sepatutnya Yang Berhormat saya tengok daripada mula sidang parlimen Yang Berhormat tu tak sampai lagi. Kita ni orang Johor ni tengah tunggu dia. Saya minta kalau boleh lah Yang Berhormat setuju ke tidak, minta maaf lah dalam dewan ini kepada kerajaan negeri Johor dan rakyat Johor. Sekurang-kurangnya tunjuklah keikhlasan beliau sebagai rakyat Malaysia. Setuju tak Yang Berhormat? Saya setuju dengan semua yang dipertua. Yang paling malang sekali bab ini, bagan ni. Yang paling malang sekali, dia dapat talian hayat sebab awalnya ada salah maklumat sedikit, disebutkan bahawa dia cakap di Australia tapi sebenarnya dia cakap di Singapura. Talian hayat itu sajalah. Tetapi dia boleh memberi alasan bahawa ini berlaku dalam percakapan peribadi, private conversation. Yang pertamanya, bila disebut kepada wartawan, Foreign Press Correspondents Club in Singapore, adakah ini perbualan peribadi? Dan kalau perbualan peribadi pun, adakah ia wajar disebut oleh seorang Ketua Menteri? Jadi saya harap bila kita cakap soal FDI ni, pihak pembangkang boleh cerminkan diri dululah. Tengok siapa yang berusaha bertungkus lumus cari pelaburan masuk ke negara kita ni dari dulu, dan siapa yang cuba cari FDI dengan cara merendahkan negeri lain, merendahkan kerajaan, merendahkan Johor. Ni kita sanjung tinggi. Yang Berhormat daripada Kuala Kangsar dulu tak pernah pergi ke luar negara cari FDI dengan mengatakan bahawa jangan berlabur di Kelantan sebab akan ada hukum hudud. Tak pernah cakap. Tapi baru sekali jadi Ketua Menteri, ini cara dia nak cari FDI. Dengki dan khianat kepada negara. Tuan Yang Dipertua, ada isu